Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin hadirin yang saya hormati, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang keempat, anjuran surau Ar-Rasyidin puncak setiawangsa, sampai kita ke muka surat 14 dari kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhaddir bin Haji Jul hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dalam kuliah yang lalu kita telah jelaskan satu persatu dalil-dalil ataupun kita katakan antara dalil-dalil yang menjadi sandaran para alim ulama menerima adanya bid'ah yang hasanah. Dalam kuliah yang lalu kita terangkan satu dalil daripada ayat suci Al-Quran, tiga dalil daripada hadis-hadis Nabi SAW, dan satu dalil daripada athar, iaitu perbuatan dan perkataan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tetap ada segelintir umat Islam yang sepertinya tak faham-faham tentang isu bid'ah ini, masih lagi itu keras dan memaksa bahawa amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat Islam itu adalah bid'ah yang sesat. Kita nak faham di situ ya. Ini di muka 14 soalan. Ada yang mengatakan bid'ah hanya satu. Kita tengok pada kuliah yang pertama dahulu, ulama salaf semisal Imam Syafi'i rahimahullah taala paling tidak membahagikan bid'ah kepada dua. Yang selari dengan sunnah itu mahmudah, terpuji. Yang bercanggah dengan sunnah itu adalah mazmumah, terkeji. Tetapi tidak ada orang dia mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Kalau bid'ah satu saja, iaitu dhalalah, sesat. Kenapa punca jadi begitu? Itu kenapa? Iaitu kerana merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi merujuk kepada hadis ni bagus. Itu sepakat. Tetapi cara memahami hadis itu terlampau zahiriyah, terlampau literalis, literal secara melulu, dan jumud, beku, tidak mahu mengikut panduan para alim ulama di dalam berinteraksi dengan sumber hukum. Hadis ni sumber hukum, ada cara berinteraksi dengan sumber hukum. Bukan ambil satu hadis, terjemah, terus keluarkan hukum atau kaedah, tidak. Tapi sesuatu hadis itu perlulah disuluh dengan suluhan Al-Quran, perlulah ditimbang dengan timbangan hadis-hadis yang lain, dan perlulah kita itu memproses dengan menggunakan kaedah-kaedah istimbat yang telah diterima oleh para usuliyin, para ahli usul fiqh. Jadi mereka salah faham hadis Nabi SAW yang antara lain baginda bersabda, kullu muhdasatin bid'atun. Setiap perkara baharu yang diada-adakan namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Dan setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar.
dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam neraka wal iyazubillah. Jadi dia start dekat situ. Kerana kata dia, Nabi SAW dah kata kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara bid'ah itu sesat. Macam mana ulama boleh pandai-pandai mengatakan ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang tak sesat. Jadi kita kena terang elok-elok kepada golongan yang keliru ini bahawa ulama bukan pandai-pandai. Ulama pandai. Yang pandai-pandai itu dia jumpa satu hadis, dia terus keluarkan kaedah dan hukum. Ulama tidak demikian. Pendapat sebegini tidak benar. Bahkan kalau mereka mengatakan kami dalam beragama ikut salaf, jom ikut salaf. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ulama salaf. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan a'immah, yakni imam-imam di dalam ilmu yang lain sebelum ini mengatakan bid'ah ada dua jenis. Ada yang kata lima tu perincian hukum. Secara asas dua lah. Satu yang disuruh, yang dibenarkan, satu yang dilarang. Sama ada larang secara tahrim, haram, atau larang secara makruh, yang penting dilarang. Kerana bercanggah dengan ajaran Nabi SAW. Ketika memberi penjelasan terhadap hadis di atas, Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita tahu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ni ulama yang sangat mahir dalam pelbagai cabang ilmu. Bahkan walaupun beliau bermazhab Syafi'i, tetapi keilmuan beliau itu diiktiraf oleh keseluruhan mazhab. Ya, beliau lah ahli pakar di dalam ilmu hadis. Beliau juga ahli pakar di dalam ilmu fiqh. Beliau juga ahli pakar dalam ilmu akidah. Bahkan dalam ilmu bahasa. Ya, dan pelbagai lagi cabang ilmu, beliau adalah pakar. Dan kalau dalam mazhab Syafi'i, rahimahullah ta'ala, beliau adalah muhakkik al-mazhab. Beliau mempersusunkan kembali khilaf yang ada dalam mazhab. Kerana khilaf bukan hanya antara mazhab Syafi'i dengan Hanafi misalnya. Tapi sesama ulama Syafi'iyah juga ada khilaf. Murid-murid Imam Syafi'i juga ada khilaf sesama mereka. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala lah yang mengkaji semula apa dalil, apa sandaran masing-masing. Dan menetapkan bahawa inilah pendapat yang muktamad. Inilah pendapat yang menjadi sandaran dalam mazhab Syafi'i. Dan Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala ada satu jasa besar berhikmat. Banyak jasa beliau. Salah satu jasa beliau adalah berhikmat kepada hadis-hadis Nabi SAW yang terkandung di dalam Sahih Muslim. Dengan memberikan syarahan kepada hadis-hadis tersebut. Kita baca hadis Sahih Muslim pun tak sempat lagi. Ya, bacalah tapi tak habis, sikit-sikit. Imam Nawawi sampai boleh mensyarahkan setiap satu hadis dalam Sahih Muslim. Lalu hadis wa kullu bid'atin dalalah ini ada dalam Sahih Muslim. Hadis sahih. Masalah kefahaman yang tak sahih. Banyak yang berlaku problem dekat situ. Apa ustaz ni? Kami nak pegang hadis sahih pun ustaz tak setuju. Bukan, mana boleh tak setuju pegang hadis sahih. Yang kami tak setuju adalah kamu membawa kefahaman yang tidak sahih terhadap hadis yang sahih. Ini kefahaman yang sahih. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wal muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun. Hadza amun makhsusun. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dikehendaki dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dan setiap perkara bid'ah itu sesat, ini merupakan lafaz yang umum tetapi maknanya dikhususkan. Maknanya lafaz zahirnya luas. Bila kata kullu bid'atin dalalah, semua. Makhsusun berarti maknanya tu dikhususkan kepada bid'ah yang tertentu sahaja. Wal muradu ghalibul bid'ah, yang dikehendaki dalam hadis sebenarnya adalah kebanyakan bid'ah, bukan kesemua. Baik. Jadi akan timbul persoalan, bolehkah kullu maknanya sebahagian atau kebanyakan? Tidakkah kullu kalau kita terjemah setiap? Setiaplah semua. Takkanlah setiap makna sebahagian pula. Baik. Jadi kita terangkan bahawa kullu di dalam bahasa Arab, demikian kullu di dalam penggunaan Quran dan hadis, kebanyakannya bermakna sebahagian. Kebanyakan, bukan setakat boleh. Banyak sekali kullu bila kita cek, oh tak semua rupanya. Kebanyakan atau sebahagian sahaja. Jarang-jarang kullu tu maknanya semua. Bukan kata tak ada, ada. Ada kullu yang maknanya semua. Contohnya ya, wallahu bikulli syai'in alim.
Allah Ta'ala dengan setiap sesuatu mengetahui. Agak-agak ada tak benda yang Allah tak tahu? Tak ada. Memang semua Allah tahu. Lalu, kita bawakan contoh bagaimana kullu dalam Quran hadis itu kerap kali bermakna sebahagian. Ini yang disebutkan di muka 16 itu. Kalau dalam kaedah usul fiqh dinamakan al-umum bimakna al-khusus. Perkataan yang umum tetapi maknanya adalah khusus. Ya, ini sebenarnya sepakat. Nanti kita terangkan. Antara kita dengan golongan yang menolak bidah hasanah ni, mereka tak perasan sebenarnya mereka juga berpegang kullu tu maknanya sebahagian. Dia duk berkerah, duk ketegak, dia kata tak, kullu makna semua. Bila kita test tengok, tak juga. Kamu pun tak pegang kullu makna semua. Tapi kita lihat dahulu contoh di dalam Al-Quran muka surat 17, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Ahqaf ayat 25. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Apa makna tudammir? Membinasakan. Apa yang membinasakan? Taufan. Banjir. Taufan ataupun banjir membinasakan. Apakah yang dibinasakan? Kulla syai'in. Setiap sesuatu. Semualah dibinasakan. Kenapa dibinasakan? Bi amri rabbiha. Dengan perintah daripada Tuhannya. Sebab ini kaum ingkar, tidak mahu beriman dengan para rasul. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bala, tudammir kulla syai', membinasakan setiap sesuatu. Zahir, tak ada yang tak binasa. Kenapa? Kerana Al-Quran kata semua, setiap. Sambung saja ayat itu, kita sudah faham. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah kaum tersebut tidak kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Berarti tempat tinggal mereka masih ada, tidak binasa. Syai' termasuk tak gunung ganang? Gunung ganang syai'un, sesuatu, tapi gunung ganang tidak binasa. Langit bumi syai'un, tetapi tidak binasa. Maka kulla syai'in dalam ayat ini bererti kebanyakan. Banyak kalau kita tengok gambar lepas tsunami macam mana di Aceh. Macam padang je. Nampak pun yang jadi ikon kat situ masjid sebiji tak binasa. Yang lain habis, hancur. Orang pun tak nampak. Jadi, tapi tidak semua juga. Ada benda-benda yang tidak binasa. Kemudian di muka 18. Suratul Kahfi, ayat 79. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kan ini kisah rihlah ilmiah, perjalanan menuntut ilmu Nabi Musa alaihissalam, walaupun seorang rasul, bila baginda diberitahu ada orang yang mempunyai ilmu, iaitu Nabi Khadir alaihissalam yang beliau tidak punya, Nabi Musa sanggup musafir cari guru. Jadi apabila Nabi Musa musafir cari guru, minta Nabi Khadir mengajar ilmu kepada beliau, Nabi Khadir letakkan syarat. Asalnya Nabi Khadir tak mau. Nabi Khadir kata, kamu tak akan sabar kalau nak belajar dengan saya. Tapi Nabi Musa alaihissalam bersemangat. Nabi Musa kata, insya-Allah aku sabar. Jadi kata Nabi Khadir, okeylah kalau nak mengaji dengan saya boleh. Syaratnya jangan tanya dulu. Apa-apa yang berlaku jangan tanya. Jangan komplain. Nanti sampai masa saya akan terangkan. Tapi Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang rasul, bila baginda melihat satu perkara yang pada zahir syariat tak betul, dia tak tahanlah. Dia tegur, dia komplain. Antaranya, awal-awal lagi apabila mereka berdua menaiki sampan, yang dimiliki oleh orang-orang miskin, cari makan, guna sampan itu, Nabi Musa lihat Nabi Khadir alaihissalam menebuk lubang pada sampan itu. Ini kan tak betul dari segi syariat, merosakkan harta benda orang satu. Kemudian risiko kalau air masuk nanti tenggelam, bahaya. Lalu Nabi Musa komplain. Berlaku kejadian yang kedua, komplain lagi. Berlaku kejadian yang ketiga, Nabi Musa bercakap lagi. Akhirnya dah. Oleh kerana tidak boleh memenuhi syarat setakat ini. Tetapi Nabi Khadir menunaikan janji, menceritakan apa yang hikmah di sebalik apa yang berlaku. Apa sebab, apa tujuan. Jadi, cerita sampan tadi. Amma safinatu fakanat limasakin. Adapun sampan itu, kata Nabi Khadir alaihissalam, milik orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahri, mereka ni bekerja di laut cari makan. Alatnya sampan tu lah. Dengan sampan tu lah mereka cari makan.
Fa aradtu an a'ibaha, saya tadi nak rosakkan sampan tu bukan saja-saja. Ada sebab. Wa kana wara'ahum malik, kerana ada sana seorang raja, dan raja ni zalim. Raja ni jenis yang suka rampas harta orang. Apa yang dirampas? Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Raja ini mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kalau tengok zahir ayat Al-Quran, yang namanya sampan memang confirm kena rampas lah. Sebab Quran kata kulla safinah. Tetapi sepakat ahli tafsir mengatakan tidak. Tidak setiap sampan diambil oleh raja ini, hanya sampan yang elok-elok sahaja. Ada pun sampan yang ada rosak, yang ada lubang, bila raja cek, jalan, tak mau ambil sebab tak elok. Ya. Jadi itulah hikmah kenapa Nabi Khadir AS melubangkan sampan itu. Ini kaedah besar ya dalam kehidupan kita, jangan terlampau idealistik. Kadang kita nak semua yang bagus, semua yang adil, semua yang bersih, semua yang itu, semua yang ini. Tapi pilihan yang ada depan mata tak sebegitu. Pilih yang ini pun teruk, pilih yang satu lagi teruk. Kadang orang tanya, kenapa ambil yang teruk macam ni? Inilah yang satu lagi teruk lagi. Ini namanya irtikab akhaf ad-dararaini. Choosing lesser of two evils. Kalau ada pilihan baik dengan buruk, yes, kita ambil baik. Tapi kalau ini pun buruk, itu pun buruk, kita terpaksa kaji mana yang kurang buruk. Antara sampan dirampas oleh raja, langsung tak ada sampan, dengan sampan hanya berlubang, ada masa, ada duit boleh baiki, maka lebih ringanlah sampan itu berlubang. Yang penting, kulla safinah bermakna sebahagian. Dalam hadis, Nabi SAW bersabda, kullu bani adama ya'kuluhu turabu illa ajbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah, yakni akan reput kecuali tulang sulbi. Baik. Zahir hadis, yang namanya anak Adam, yang namanya manusia bila mati semuanya akan reput. Tak ada manusia yang kalau mati tak reput. Kalau dalam hadis sebut apa? Kullu bani Adam. Setiap anak Adam. Tapi tidakkah jasad para nabi Allah SWT jaga, tak reput? Bahkan jasad orang mati syahid juga dapat keistimewaan, tak reput. Dan tidak jarang kita jumpa, jarang tapi ada berlaku, ya, orang yang memang bukan nabi dan kematian dia pula kematian biasa je, bukan mati dalam peperangan, mati syahid, tapi bila ada satu keperluan, jenazah dia terpaksa dialih, masya-Allah tabarakallah, masih elok. Macam tu tak betul lah hadis ni, ustaz. Hadis kata setiap anak Adam tak dimakan, akan dimakan oleh tanah. Bukan hadis tak betul. Hadis betul. Cara kamu faham hadis tidak betul. Kamu kena faham hadis kullu bani Adam dengan makna kebanyakan anak Adam. Ya, ramai-ramainya reputlah. Nah, tak kisahlah. Orang kaya ke, orang miskin ke, menteri ke, rakyat biasa ke, sultan ke, ataupun rakyat yang di bawah pemerintahan sultan, secara umumnya kalau mati reput. Yang tak reput tu yang jarang-jarang. Jadi ini bermakna kebanyakan. Muka surat 19. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-habbatus sauda'u shifaun likulli da'in illal maut. Habbatus sauda, jintan hitam itu menjadi kesembuhan bagi setiap penyakit kecuali mati. Mati tak boleh nak ubat lah. Tapi penyakit lain semua, ya, boleh diobat dengan habbatus sauda. Zahirnya begitu. Tapi kata para alim ulama tidak. Tidak semua penyakit boleh dirawat dengan habbatus sauda. Ada penyakit-penyakit yang tak sesuai. Dia ada jenis-jenis penyakit, kalau dirawat dengan habbatus sauda, insya-Allah sembuh. Tapi tidak semua penyakit sembuh dengan rawatan habbatus sauda. Dan ini juga menjadi dalil bahawa selawat syifa tidak syirik. Golongan yang gagal faham ni, selain daripada dia jumud, beku dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW, dia juga cepat nak mensyirik dan nak mengkafirkan orang Islam. Sehingga keluar fatwa, siapa yang mengamalkan selawat syifa, mengamalkan selawat yang mengandungi kesyirikan. Kenapa syirik? Kerana dalam selawat syifa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha, dan seterusnya. Jadi kata dia, kamu mengatakan Nabi SAW itu kesembuhan kepada penyakit. Padahal yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah. Jadi kamu dah mensyirikkan Nabi dengan Allah. Nah, ini gagal faham. Bila kita nisbahkan kesembuhan kepada Allah, itu nisbah hakikiyah. Memang secara hakikat Allah yang menyembuhkan. Bukan doktor, bukan obat, bukan vaksin. Ya, Allah yang menyembuhkan. Akan tetapi,
secara asbab boleh saja kita nisbahkan kesembuhan kepada makhluk. Maknanya bila kita kata Nabi SAW itu syifa sababiyah, Nabi SAW menjadi sebab kesembuhan. Bukti Nabi SAW sendiri mengatakan habatus sauda syifa. Takkan Nabi SAW mengucapkan kalimah syirik. Habatus sauda makhluk atau tidak? Makhluk. Tu Nabi SAW kata habatus sauda syifaun. Adakah mulia habatus sauda daripada Nabi SAW? Sehingga katakan habatus sauda syifa, okey. Mengatakan Nabi SAW syifa itu syirik. Hati-hati ya. Golongan yang gagal faham ini, selain daripada dia ini bid'ahkan amalan-amalan yang baik, mereka juga menyesat bahkan mengkafirkan ahli kiblah, mengkafirkan orang Islam. Yang ini yang sebab kita duduk cerita. Kadang orang komplain, ustaz ni asyik-asyik tajuk ni je, ya, tak ada cerita lain ke? Ada cerita lain, hampir tengok kat channel lain lah. Hampir kedai Tom Yum marah dia tak ada jual western. Tu macam mana? Apa hari-hari masak Tom Yum? Tapi hampir kedai Tom Yum hari-hari dia masak Tom Yum lah. Cuba hampir kedai western. Bolehlah minta. Jadi kalau tak mahu dengar dah tajuk ni, dah faham dah, hadam dah. Banyak lagi channel macam-macam. Ya, cerita pasal tasawuf, cerita pasal adab, cerita pasal tanda akhir zaman. Kadang orang duk minat tu. Orang nak tahu ni. Teori-teori akhir zaman ni. Tapi bersedia untuk akhir zaman dia sendiri, dia tak ada. Dia hanya minat nak tahu pasal Dajjal. Ada pula kata Dajjal handsome. Ya. Dajjal macam ni, Dajjal macam tu. Ya. Habis hang punya preparation dah cukup lah. Kemungkinan besar ya. Walaupun tanda kiamat tu dah terzahir, mungkin kiamat kecil yang akan berlaku pada diri kita tu lebih awal lagi. Bila berlaku kiamat kecil, kematian kita, ya. Habislah peluang kita nak beramal. Teori macam-macam ni lah. 80,000 ulama yang divaksin akan menjadi pengikut Dajjal. Tu mana sandaran dan dalil. Kut pun tak mahu vaksin, tak apa. Ya. Mungkin kamu tak confident dengan keselamatan vaksin. Kan dengar-dengar ayah Mufti Perlis lepas vaksin yang booster ni stroke. Dia pun tak berani kata sebab vaksin, tapi yalah. Common sense kita, contohlah ada adik staff kami tu mengandung 5 bulan, twin, kembar. Pagi vaksin, petang keguguran. Memang kita tak boleh, kita bukan doktor nak kaji apa kaitan vaksin dengan keguguran, tapi sebagai orang awam, sah pula nak vaksin pagi vaksin, petang dah keguguran. Begitu. Jadi kalau setakat tak nak vaksin, ya, kerajaan pun tak kata wajib kan. Cuma secara indirect, kamu tak vaksin tak boleh masuk sini, tak boleh masuk sana. Tapi secara undang-undang tak ada undang-undang kata mesti wajib vaksin. Fatwa setakat saya cek tak ada lagi negeri mewajibkan. Yang ada adalah harus. Mana nak vaksin boleh, tak nak vaksin tak apa. Tapi jangan teori macam-macam. Mana sandaran kata 80,000 ulama yang divaksin tu nanti akan jadi pengikut Dajjal. Ini kan reka-reka cerita. Jangan begitu. Baik. Tak mahu fitnah Dajjal, amalkan banyak baca suratul Kahfi. Paling tidak 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Kemudian lepas bacaan tahiyat, baca doa minta lindung daripada fitnah Dajjal. Itulah usaha kita. Nak tahu teori macam-macam pun kalau tak beramal tak ada makna. Baik. Jadi jelas ya. Ini hanya beberapa contoh. Kalau nak pergi kepada contoh yang lain banyak lagi. Misalnya tadi kita kata inna wallahu bikulli syai'in alim. Allah Taala dengan segala sesuatu mengetahui, itu memang betul maknanya semua. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Taala di atas setiap sesuatu berkuasa. Semua atau tidak? Semua. Jadi nanti akan ada orang tanya. Kalau memang Allah Taala berkuasa atas segala sesuatu, adakah Allah berkuasa menciptakan Tuhan lain? Adakah Allah Taala berkuasa melahirkan anak? Macam mana? Kalau kita jawab, ya, Allah boleh cipta Tuhan lain, syirik. Kalau kita kata, ya, Tuhan boleh melahirkan anak, syirik dan bercanggah dengan ayat Quran. Ayat Quran sebut, lam yalid. Allah tidak melahirkan anak. Maka, innallaha ala kulli syai'in qadir itu masih kullu dengan makna sebahagian. Iaitu hanya perkara yang jaiz. Adapun perkara yang mustahil, seperti anak Allah, mustahil. Tuhan selain daripada Allah, mustahil.
tidak termasuk dalam kudrah. Ni kalau orang majlis tauhid dia kata ta'alluq kudrah. Hanya kepada yang mungkin saja. Yang satu orang kahwin, dapat anak ke tak dapat anak? Itu termasuk dalam ta'alluq kudrah. Kerana mungkin dapat anak, mungkin tak dapat. Tapi kalau sampai kata Allah Maha berkuasa, oleh itu kalau Allah berkehendak, Allah boleh melahirkan anak, itu tak betul. Boleh tak Allah menciptakan zatnya sendiri? Zat Allah tu wajibul wujud. Tidak termasuk dalam skop kudrah. Jadi masih lagi kullu di situ dengan makna sebahagian. Walaupun kita mengatakan kullu dengan makna semua maknanya yang mungkin. Yang mungkin semua dalam kuasa Allah. Tapi yang mustahil, yang wajib terkeluar daripada skop kudrah. Baik. Jadi sebagai penghujung supaya kita taklah berbalah lagi benda ni panjang kalau mereka nak lapang dada lah. Golongan yang mengatakan saya berpegang semua bid'ah sesat. Sebab dalam hadis sebut kullu. Bila kita test sebenarnya dia tidak demikian. Cuma dia tak perasan. Buktinya apa? Buktinya kalau kita kata kepada dia, oh kalau memang semua bid'ah sesat, Tuan Haji sesat juga. Kenapa pula kata dia? Alah tadi Tuan Haji sebelum masuk ke surau bukan main bercakap dalam telefon. Tuan Haji tahu Nabi tak pernah bercakap guna telefon. Misalnya kita kata begitu. Dia akan marah dengan contoh macam ini. Naik dia punya blood pressure kalau dengar contoh-contoh macam ini. Dia kata ustaz apa bodoh dia kata. Dia akan kata macam itu. Sebab dia tak faham. Okey, kalau kita kata kita sembahyang di masjid letak kapet zaman Nabi, masjid Nabi tak pernah letak kapet misalnya. Kamu pergi haji naik kapal terbang, Nabi SAW tak pernah menunaikan haji naik kapal terbang, dan memang tak ada kapal terbang bersama Nabi. Kan? Dan sebagainya, apa dia akan jawab? Tengok keadaan. Kalau dia baru saja terlibat dengan fahaman membid'ah-bid'ahkan ni, dia akan fikir balik. Betul juga kata dia. Kalau semua bid'ah sesat, banyak yang sesat. Baru kejap tadi dah sesat, sembahyang jarak-jarak tu kan bid'ah. Sesatlah, banyaklah kita sesat ni. Tapi kalau dia ni sudah lama berkecimpung, otai lah. Otai dalam bidang membid'ahkan orang, dia mudah je jawab. Apa jawapan dia? Dia kata, yang tu tak ada masalah Ustaz. Jangan Ustaz tak faham. Bid'ah yang haram ni hanya bid'ah dalam urusan agama. Yang Ustaz bagi contoh guna telefon, naik kapal terbang, letak kapet, aircon, kipas dan sebagainya, itu hanya urusan dunia. Urusan dunia tak ada masalah bid'ah pun. Perasan tak? Bila dijawab begitu, bermakna dia pun setuju bahawa hadis kullu bid'atin dalalah bukan makna semua. Kullu bid'atin hanya makna bid'ah dalam urusan agama. Itu dalalah. Tapi kalau bid'ah dalam urusan dunia, yang itu tidak termasuk dalam hadis tadi. Kan begitu? Maknanya kullu makna sebahagian di sisi dia. Cuma beza mereka dengan kita adalah pada kayu ukur saja. Ada bid'ah yang sesat, ada tak sesat. Mana yang sesat, kata Imam Syafi'i, yang melanggar sunnah. Yang melanggar ajaran Nabi sesat. Mana yang tak sesat, yang tak melanggar sunnah. Yang tak melanggar ajaran Nabi. Di sisi dia, yang sesat, bid'ah dalam urusan agama, urusan ibadah. Maka tak boleh baca Yasin malam nisfu Sya'ban. Sebab itu ibadah. Baca Quran itu ibadah. Dan tak boleh misalnya baca doa itu dan ini. Jadi, bagi kita tidak. Ibadah atau dunia, pastikan dahulu selari dengan syariat. Kalau selari, okey. Kalau bercanggah, tak boleh. Ini boleh selesai dengan mudah. Pagi ni kita selesaikan. 7.21, 7.30 insyaAllah kita dah boleh berhenti. Boleh tak? Boleh Baik. InsyaAllah 4 poin. Poin yang pertama 41. Boleh panjang lagi. Tak apa. Lepas kita terang, kita buka pada soalan. Mungkin jadi panjang dengan soalan. Baik. Sekarang ini 4 suluhan isu dia kita dah perasan. Rupanya kita dan mereka serupa, sama saja. Kita memahami kullu bid'atin makna sebahagian, dia rupanya pun memahami sama. Cuma sebahagian yang mana tu berbeza. Kata dia, bid'ah dunia boleh, bid'ah agama haram. Kata kita, bid'ah apa pun dunia ke agama, pastikan selari dengan syariat. Selari boleh, bercanggah haram. Baik. Pertama, kita suluh dengan suluhan nature syariat itu sendiri. Nature syariat Islam ini adakah untuk tadbir urusan agama semata-mata? Adapun urusan dunia itu bebas dari hukum? Jelas tidak. Kalau macam itu dah jadi macam secularism.
Kan orang sekular, agama suku, hidup suku. Agama urusan peribadi, jangan ada agama di tempat awam. Kan begitu. Di sisi kita umat Islam tidak. Urusan memang ibadah ataupun urusan dunia, politik, berniaga, sosial, semua tertakluk kepada hukum. Contoh. Antara urusan dunia adalah pembedahan. Bila orang buat pembedahan, itu bukan urusan ibadah. Ikutlah. Nak bedah teknik laser ke, nak bedah teknik apa ke, ia urusan dunia. Ya. Tapi adakah oleh kerana itu urusan dunia, maka perkara yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW, yakni bid'ah, iaitu pembedahan menukar jantina itu tidak dalalah. Pembedahan tukar jantina bid'ah. Sebab zaman Nabi tak berlaku. Dan pembedahan urusan dunia. Kalau memang kita bahagikan bid'ah dunia boleh, agama tak boleh, berarti pembedahan tukar jantina boleh. Kerana ia bid'ah dunia. Ulama berfatwa haram. Kenapa haram? Kerana bercanggah dengan dalil. Dalil menunjukkan bahawa Allah melarang, bahkan melaknat lelaki yang menyerupai wanita. Kalau dah potong, buang, tebuk, lubang sebagainya, itu memang menyerupai wanita. Dan mengubah kejadian Allah Ta'ala. Itu juga dilarang. Yalah Ustaz, sebab benda itu haram. Yalah, maknanya kayu ukur kamu tak betul. Kadang-kadang bila kita terang macam tu, dia pun masih tak faham lagi. Dia kata, memang lah Ustaz, urusan dunia, tapi bercanggah dengan syarak. Sebab itulah kita beritahu, bid'ah ini tak payah tengok dunia ke agama. Tengok selari atau bercanggah dengan syarak, itu saja. Dan kita tengok poin yang kedua. Kita buat contoh. Ambil satu contoh urusan dunia, test. Ambil satu contoh urusan agama, test. Tengok, kayu ukur siapa yang konsisten. Kayu ukur Imam Syafi'i ke, kayu ukur kamu. Baik. Pertama, kita ambil contoh urusan dunia, merakam video. Merakam video tidak ada di zaman Nabi SAW, dan merakam video bukan urusan ibadah. Jadi dia kata, kalau kita katalah, sesat kamu rakam video sebab ini bid'ah. Dia akan kata ini urusan dunia. Bukan itu. Cuba tengok. Rakam video ceramah. Lepas rakam, upload dalam YouTube. Lepas upload dalam YouTube, sebar dalam WhatsApp. Siapa nak dengar ceramah, tekan link ni. Bid'ah atau tidak? Bid'ah. Hasanah atau dalalah? Di sisi kita, hasanah. Sebab, tak bercanggah dengan syarak. Memang tak ada zaman Nabi. Tapi, ada ke melanggar mana-mana larangan? Tak ada rasanya. Di sisi mereka, boleh. Kerana merakam video hanya urusan dunia. So, sama-sama boleh. Tetapi kalau ada orang rakam video lucah, kemudian dia upload kat mana-mana website lucah, kemudian dia promote, siapa nak tengok video lucah, boleh subscribe dekat channel ni. Bid'ah tak? Ya bid'ah. Hasanah lah kot sebab dunia. InsyaAllah dia pun tak tergamak nak kata hasanah. Berarti kayu ukur dia fail. Kalau dia kata, itu memang maksiat Ustaz. Iyalah, maknanya bid'ah dunia pun kalau bercanggah dengan syarak, maka sayyi'ah, dolalah. Ambil contoh, ibadah pula. Baik, di sisi kita, ibadah yang tidak melanggar dengan syarak, walaupun Nabi SAW tak buat, boleh. Di sisi mana boleh. Sebab kalau dah ibadah, Nabi tak buat, haram. Cuba tengok. Tapi ada benda yang sepakat kalau ibadah yang muqayyadah kita tidak ada khilaf dengan mereka. Misalnya nanti kita akan ada dalam bab yang ketiga nanti. Kita belajar jenis ibadah. Tapi sebagai contoh dahulu ibadah muqayyadah misalnya semayang. Diikat dengan waktu. Oleh kerana hari ini ada kuliah subuh, lepas kuliah je lah kita semayang subuh. Senang, cepat sikit. Tak boleh. Waktu dia ada. Pandai-pandai luar pada waktu tak boleh. Kemudian diikat dengan bilangan. Subuh 2 rakaat. Alah, hari cuti apa nak berkira je. Dahlah hari kerja kita sembahyang kelam kabut. Hari cuti sembahyang subuh 4 rakaat kan baik? Tak baik. Kerana dah diikat dengan bilangan. Ni kita susah terhalang nak pergi haji. Hanya sikit je jemaah kita boleh pergi haji. Sebab sekatan nak kena ada booster dan sebagainya. Yang penting kita niat ibadah lah. Kita niat nak taat kepada Allah Ta'ala. Kita haji di Putrajaya pun boleh kan. Ada kawasan kita buat luas sikit. Tak boleh. Kerana dah diikat dengan tempat. Haji mesti di Kaabah. Haji di Madinah pun tidak sah. Kalau ada orang buat haji tapi di Madinah, tidak sah. Haji mesti di Kaabah, di Baitullah. Baik. Tetapi ada ibadah yang umum. Yang ini tempat khilaf. Supaya kita tak keliru. Nanti kita dah cerita-cerita, datang seorang tanya, Habis Ustaz, kalau asal baik boleh buat, dan subuh 4 rakaat apa macam? Ini letih lah. nak batah balik contoh-contoh macam tu. Yang sepakat, dah settle lah. Sekarang ni yang khilaf apa dia macam doa.
Kita kata doa ni ibadah yang umum. Walaupun Nabi tak ada dalil khusus Nabi berdoa awal tahun, Nabi berdoa akhir tahun, boleh saja kalau kita nak doa awal tahun akhir tahun. Dia kata mana boleh. Doa tu ibadah. Kalau Nabi tak buat, haram kita buat. Yang bagi kita, yang tak boleh kalau kita nisbahkan. Kita kata ni doa bacaan macam ni awal tahun akhir tahun ni, ini Nabi SAW yang ajar. Itu mana dalil? Itu mana hadisnya? Tapi kalau setakat kita nak berdoa awal tahun, akhir tahun, doa ni kan umum. Dia tu tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana doa adalah ibadah. Kita setuju. Doa adalah ibadah, kita setuju. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, doa wal ibadah. Jadi tak ada ragu-ragu. Jadi kalau memang dia kata oleh kerana doa adalah ibadah, Nabi tak buat automatik haram. Kita buka minda balik. Nabi SAW pernahkah berdoa dalam bahasa Melayu? Nabi SAW pernahkah berdoa minta anak berjaya dalam peperiksaan? Tak ada. Peperiksaan pun tak ada zaman Nabi SAW. Habis satu orang cikgu, ustaz di sekolah angkat tangan, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah anak-anak pelajar kami, ya, dahlah PKP lama, ya, SPM tertangguh, bagilah mereka dapat semuanya A. Ada ke doa macam tu daripada Nabi SAW? Pertama dalam bahasa Melayu. Kedua, minta benda yang Nabi tak pernah minta. Habis bid'ah sayyah dalalah lah hamba Allah ni. InsyaAllah kalau dia masih berfikiran waras, dia pun tak tergamak akan kata, orang ini sudah buat bid'ah yang sayyah, kerana buat doa yang Nabi tak pernah doa. Tapi kalau angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, ya bagilah orang kafir memerintah negara ni, biar kita orang Islam jadi rakyat cukuplah. Itu kan haram. Kerana bercanggah dengan syariat. Bukan soal Nabi tak pernah doa. Mengangkat orang kafir jadi pemimpin kepada orang Islam itu haram. Kita pergi minta benda haram. Haram lah. Atau kita dengki pada jiran kita, ya Allah Tuhanku, asal tahun baru beli kereta. Asal tahun baru beli kereta, ya Allah bagilah dia aksiden dengan kereta baru dia tu. Itu kan haram. Bukan masalah Nabi tak pernah doa macam itu. Kerana memang doa itu haram. Yang ketiga, yang ini sepakat antara kita dengan golongan ini adalah kita dalam beragama ikut Nabi. Ikut sunnah Nabi SAW. Mereka kata begitu, kita juga kata begitu. Baik, apa sunnah Nabi dalam mendepani perkara bid'ah? Adakah Nabi SAW tengok urusan tu urusan dunia, Nabi biarkan saja? Adakah urusan dunia? Tak pergi hampa lah. Dan urusan ibadah Nabi larang. Adakah begitu? Atau sebagaimana Imam Syafi'i terangkan. Kita ambil contoh. Pertama, di zaman Nabi SAW ada memang sahabat buat bid'ah dalam urusan agama. Nanti ada 10 contoh kita akan bawakan. Kita ambil satu dulu. Iaitu antara bid'ah yang dibuat oleh sahabat dalam urusan ibadah adalah mengekali membaca suratul Ikhlas pada setiap rakaat sembahyang. Siapa yang buat bid'ah ni? Imam di Masjid Quba. Jadi bila dia sembahyang, Fatihah, Qul Huwallah, surah. Rakaat kedua, Fatihah, Qul Huwallah, surah lagi. Pertama, Nabi SAW tak pernah buat macam itu. Yang kedua, Nabi SAW tidak anjurkan amalan sebegitu. Yang ketiga, makmum tak suka. Jadi makmum bagi hantar wakil lah, komplain. Kalau Imam Surah Rasyidin kena komplain, tak payah kecil hati lah. Imam Masjid Quba zaman Nabi pun jemaah komplain. Kata jemaah, pilih satu lah, pilih satu. Kalau imam nak baca Qul Allah, dah cukup lah dengan Qul Allah, jangan dibantai surah lagi. Dan kalau imam nak baca surah, surah lah, jangan baca Qul Allah. Benda sabar juga kan, permintaan makmum tu. Tapi rupanya imam bab ni dia tegas. Dia kata macam ni lah, kalau hampa nak aku jadi imam. Ini terjemahan lah, dia cakap Arab lah. Kalau hampa nak aku jadi imam, lagu ni aku sembahyang. Kalau hampa nak macam-macam, hampa pergi lantik imam lain lah. Susah. Makmum suka dengan dia. Cuma tak suka hak tu sikit lah. Jadi makmum komplain kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW panggil imam ini. Kalau betul lah teori yang mengatakan setiap perkara baharu dalam ibadah itu haram, apa tugas orang Rasul? Tabligh. Menyampaikan hukum. Nabi kena menyampaikan, imam, start pada hari ini, dah stop amalan imam itu. Buat benda yang saya tak pernah buat, saya tak pernah suruh dalam ibadah, itu haram. Kalau betul kaedah dia begitu. Tidak, Nabi SAW panggil. Nabi tanya, imam kenapa tak ikut cadangan jamaah? Jawab imam itu, inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya saya kasih kepada suratul Ikhlas, wahai Rasulullah. Tengok. Dorongan dia baca suratul Ikhlas itu bercanggah tak dengan syarak? Kasih pada ayat Quran bercanggah tak dengan syarak? Amalan dia bercanggah tak dengan syarak? Boleh tak satu orang tu rakaat pertama baca surah yang sama, rakaat kedua baca surah yang sama? Boleh, tak ada larangan. Tambah yang jenis hafal Qul Allah je. Jadi bila imam rakaat pertama Qul Allah, rakaat kedua aku tak baca surah mana lagi, Qul Allah je aku hafal. Qul Allah lagi, ada larangan? Tak ada. Buka kitab-kitab fiqh. Tak ada mengatakan haram baca surah yang sama pada setiap rakaat, tak ada. Jadi oleh kerana dorongan dia selari patuh syariah,
amalan dia patuh syariah, Nabi SAW bahkan memuji. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada suatu ikhlas itulah memasukkan kamu dalam syurga. Nak ikut sunnah Nabi, ni caranya. Jangan asal baru kamu bantai sesat haram. Kaji dulu, tanya dulu. Apa dorongan, apa cara kamu buat. Baik. Kemudian urusan dunia. Marketing, strategi urusan dunia ke urusan ibadah? Urusan dunia. Di zaman Nabi SAW, ada satu orang, marketing strategi dia adalah, produk kalau tak elok, buh bahagian bawah. Hak elok kita buh di bahagian atas. Bila customer datang, dia tengok atas tu elok, psychologically, walaupun kita tak cakap, kita diam ya. Psychologically, dia bayangkan elok macam tu lah sampai ke bawah pun. Tapi Nabi SAW cek, zaman kita ni, KPDNKK lah buat kerja ni. Nabi SAW seluk tangan, tengok, yang di bawah ni basah, tak elok. Nabi tanya kepada penjual ni, kenapa kamu buat macam ni? Dia kata, nak bagi laku lah Rasulullah, supaya orang beli barang saya. Itu ada tak elemen menipu? Ada. Walaupun tak bercakap, tapi perbuatan tu menipu. Menipu ni selari ke patuh syariah ke tidak? Tak patuh syariah. Maka walaupun marketing strategi itu urusan dunia, Nabi SAW tak bagi. Nabi SAW bersabda, man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Yang terakhir, yang keempat. Sepakat juga antara kita dengan golongan yang gagal faham ini, bahawa kita kena ikut sunnah Khulafa' ar-Rasyidin. Cara pegangan Khulafa' ar-Rasyidin kita kena ikut. Baik, Khulafa' ar-Rasyidin terima atau tidak bid'ah yang hasanah? Bahkan mereka buat. Bukan setakat terima. Khulafa' ar-Rasyidin buat bid'ah yang hasanah. Contoh yang pertama, iaitu bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, jam'ul Quran fi mushafin wahidin. Mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Jadi golongan ni akan jawab, kalau Khulafa' ar-Rasyidin dah buat, itu bukan bid'ah Ustaz. Kalau Khulafa' ar-Rasyidin dah buat, dia jadi sunnah. Betul. Namanya sunnah Khulafa' ar-Rasyidin. Tapi apa yang Khulafa' ar-Rasyidin buat benda yang Nabi tak buat. Itu yang kita nak pegang. Itu sunnah Khulafa' ar-Rasyidin. Boleh buat benda yang Nabi tak buat. Dengan syarat. Selagi dengan syariat. Tengok Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila dicadang oleh Sayyidina Umar, kumpullah Quran ni. Tengok orang yang hafal Quran ramai mati dalam peperangan. Quran duduk dalam dada mereka. Mereka dah mati. Nanti satu masa orang nak tengok Quran yang autentik, orang dah tak ada rujukan. Kumpul Quran tu dalam satu mushaf. Jadi ini rujukan. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mula-mula tak nak. Kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Macam mana Umar, aku nak buat benda ni Nabi pun tak pernah buat. Maknanya di sisi Sayyidina Abu Bakar benda ni bid'ah. Oleh kerana bid'ah, beliau orang ragu-ragu, tak ada panduan. Akhirnya Sayyidina Umar pujuk, wa wallahi khair. Benda ni walaupun Nabi tak pernah buat, demi Allah benda baik. Sayyidina Umar pun kalau hidup zaman ni kena peli dengan mereka juga. Apa Umar ni asal baik boleh buat, asal baik boleh buat. Dan memang asal baik boleh buat. Tapi baik dari segi agama. Bukan baik macam hampa duk buat angan-angan, sembahyang subuh 4 rakaat, buat sembahyang khusus hari Sabtu, itu hampa punya fantasi ya baik. Ni baik dari segi agama. Setelah dipujuk oleh Sayyidina Umar, akhirnya Sayyidina Abu Bakar setuju. Kenapa? Kerana perkara baharu yang Nabi tak pernah buat ini diyakini baik, iaitu nak jaga Al-Quran. Contoh yang kedua dan terakhir pada pagi ini insya-Allah, iaitu Khulafa' ar-Rasyidin, khalifah yang ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, melakukan bid'ah dalam urusan ibadah, iaitu urusan azan untuk solat Jumaat. 3 zaman solat azan hanya 1 kali. Zaman Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, azan untuk solat Jumaat. Ketika khatib naik atas mimbar, khatib bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, azan. Itu je. Tetapi bila datang zaman Sayyidina Uthman perhati, orang Islam dah ramai berniaga jauh dari masjid. Azan masa khatib naik atas mimbar, ramai tak sempat salat Jumaat. Tak sempat, jauh. Akhirnya Sayyidina Uthman buat bid'ah. Sayyidina Uthman perintahkan supaya azan dahulu. Walaupun belum masuk waktu, azan dahulu. Mereka tahu dah dekat nak masuk waktu, mereka tutup kedai, bersiap sempat salat Jumaat. Ini bid'ah, dan bagi Sayyidina Uthman hasanah. Kenapa hasanah? Kerana mencegah orang tinggal benda wajib. Baik, ada orang mungkin kata, alah Ustaz, itu hanya ijtihad Sayyidina Uthman saja. Kita kena bagi dia sedar diri sikitlah. Ijtihad Sayyidina Uthman ni ijtihad Khulafa' ar-Rasyidin. Salah seorang yang dijamin masuk syurga. Orang yang Nabi SAW bagi tahu malaikat pun malu dengan beliau. Jauh lebih berharga daripada ijtihad kamu tu. Itu satu. Yang kedua, apabila Sayyidina Uthman ijtihad demikian, buat bid'ah dalam urusan azan,
tidak ada seorang sahabat Nabi pun bangkang. Semua setuju. Bermakna telah ijma' sahabat Nabi boleh buat bid'ah dalam urusan ibadah, syaratnya selagi dengan syariat. Syaratnya tidak haram. Boleh buat. Maka siapa yang menolak bid'ah hasanah dalam ibadah, dia menolak nature syariat yang cover dua-dua, dunia dan agama. Bercanggah, tidak konsisten dengan contoh-contoh yang kita telah berikan tadi. Bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, bagi dia juga mengiktiraf perkara baru dalam ibadah, selagi mana perkara baru tidak bercanggah dengan syariat, dan melarang perkara baru dalam urusan dunia kalau bercanggah dengan syariat. Bercanggah juga dengan sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi kita nasihatkan kepada golongan ini, tinggalkan kedegilan itu, beramal dengan slogan kamu. Slogan kamu apa? Agama terbina atas dalil. Ini kita dah bawa dalil-dalil yang pelbagai, kita dah terangkan kekeliruan dia, maka tinggalkanlah kekeliruan itu, kembali umat Islam itu bersatu, dan tak perlu lagi nak patah balik benda-benda yang macam ini. Dah benda ni dah selesai lama dah. Ulama memang terima yang tak bercanggah dengan syariat boleh buat, walaupun baru, bercanggah dengan syariat tidak boleh buat. Wallahu a'lam. Katanya nak suruh berhenti 7.41. Ada lagi ni, balance, ada soalan. Ada soalan. 3 minit lagi, 4 minit lagi. Ada sebarang soalan? Jelas korang? Baik, alhamdulillah. Tujuan kita berkuliah pun supaya menjadi punca kefahaman dalam agama. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, Allah bagi dia faham dalam urusan agama. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.